Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita kembali bersiaran hari ini Selasa 8 September 2020, hari ke-252 hari pada tahun ini. Temankan kami bertiga, saya Hanif Miswan, saya Fariha On, dan diharapkan kalian semua sihat walafiat kan. Apa saja dijadualkan hari ini, moga-moganya akan dipermudahkan urusan kita semua insya-Allah. Sementara tu dalam kita bercakap-cakap ni kita menyaku juga lah. Semalam kita nampak dia berkerus. Naik kerus di Muar. Sarapan pun bukan di tempat yang biasa-biasa kan? Bukan calang-calang. Ada telur pindang rasanya semalam. Telur pindang Ada ke dia bawa untuk kita? Rasanya lah, harap-haraplah, sebab orang kata buah tangan Muar ni memang istimewa. Jadi apa khabar awak di sana? Alhamdulillah sihat dan sihat. Assalamualaikum semua. Itu tebahan orang yang saya kongsi itu. Oh ya ke? Tak boleh. Satu pun tak boleh. Ya? Sebiji pun tak boleh. Sebab tempahan orang kita kena hormatlah. Orang kita tempahkan dah bayar. Itu jawapan selamat. Betul lah tu. Tapi kita ada rakan tugas yang masih lagi berada di sana. Ya, Izwan akan berlintas langsung juga bersama dengan kita dari Muar untuk membawakan apa lagi yang menarik tentang daerah Muar, Bandar Maharani, yang walaupun kalau saya bila saya lalu semalam kan rasa macam kalau saya tua, ini antara tempat yang saya nak berada. Lepas tu diistilahkan badai pencen. Tapi pencen ni bukan pencen untuk orang nak bermalas-malasan nak berehat. Tapi ketenangan lah. Ketenangan tu sangat mengujakan. Ketenangan yang mengujakan. Betul ke sebutannya Muar? Muar ya. M-U-A-R, tapi orang panggil Muar. Dia orang Muar ni dia cakap macam menekan sikit. Muar. Oh ya. Ambil gebor tu kat gubuk. Dia tu. Boleh cuba buat. Ambil gebor tu kat gubuk. Boleh lah. Tapi tak payah nak sampai ke tempat itu. Dia biasa je. Tak, saya tak pergi semalam. Nanti boleh pergi. Sangat dialalukan. Baik. Baik, mungkin hari ini kita boleh bincangkan juga berkenaan dengan sedikit perkembangan semasa semalam agak mengejutkan apabila membabitkan statistik COVID-19 di negara melonjak kepada 62 kes. Ya, betul. Dan pastinya ini sangat membimbangkan kerana setelah sekian lama kita hanya mendapatkan kes positif satu angka, mungkin belasan saja, tapi semalam dengan 62 angka, dan ada juga dipaparkan di harian Metro ni. Mungkin antara sebabnya adalah kerana kita semakin longgar dengan segala jenis peraturan SOP yang telah pun dibentangkan dan telah pun digariskan. Dan di harian Metro di muka hadapan ini berkaitan dengan ramai tak peduli tangkapan ingkar PKP mencanak. Kealapan masyarakat terhadap wabak COVID-19 makin terselah apabila seramai 873 individu ditahan kemarin kerana ingkar perintah kawalan pergerakan PKP. Dan ini dilaporkan di halaman ke-8 kerana ada 2 pusat hiburan langgar PKPP dan semakin ramai ingkar PKP, dan 500 daripada 873 ditahan adalah kes yang membabitkan di pub dan juga kelab malam kerana umum mengetahui ianya masih lagi belum dibenarkan beroperasi. Maksudnya ianya beroperasi secara tidak sah dan telah pun ditangkap. Ada juga dipaparkan 3 gambar di atas tersebut bagaimana ianya masih beroperasi dan masih ramai yang hadir dan terus sahaja ditangkap. Dan ini mungkin membabitkan juga kerana mungkin banyak lagi lonjakan kes yang akan berlaku lah, kerana semalam 62 kes, 50 daripadanya berlaku di Sabah dan ada membabitkan 40 kes tempatan, 56 kes lagi membabitkan kes dalam negara, membabitkan 30 warga Malaysia dan 26 warga asing. Ya. Maknanya setakat ini negara telah mencatatkan kes aktif 207 kes. Maknanya ini sangat membimbangkanlah. Walau kalau semalam 62, kalau malam tadi diserbu sebegini ramai. Betul. Di pusat hiburan yang melanggar PKPP ini, kita tak tahu berapa banyak lagi penambahan yang akan berlaku. Baik, dan mungkin sedikit kita boleh kongsikan juga di luar negara. Sekarang ini kan kita dalam berdepan dengan COVID-19 ini masing-masing sedang cuba untuk menghasilkan vaksin COVID-19 ini. Nampaknya China, negara yang telah mempamerkan vaksin COVID-19, katanya mungkin akan dikeluarkan tahun ini. Dan mereka juga telah selesai membina sebuah kilang yang katanya kalau setahun tu boleh keluarkan 300 juta dos setahun. Jadi banyak negara yang sedang cuba untuk menghasilkan secepat mungkin vaksin ini. Begitu juga dengan Australia, katanya dia akan bagi percuma vaksin ini tahun depan kepada rakyat mereka sekiranya percubaan berjaya. Begitu juga dengan China, dia kata dia akan lalui 3 jenis ujian. Lulus akan dikeluarkan terus berkenaan dengan vaksin berkenaan. Baik, itu di harian Metro. Kita kongsikan pula di berita harian ini juga perlu diberikan perhatian, apatah lagi baru-baru ini kita melihat
lebih 5 juta pengguna air di kawasan 5 wilayah Lembah Kelang terjejas berkenaan dengan bekalan air bersih. Jadi di muka hadapan Berita Harian, Seri Paduka Duka Cita mahu tindakan tegas yang di-Perdana Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan rasa duka cita kes pencemaran Sungai Gung Rawang yang menjejaskan kehidupan kira-kira 5 juta penduduk Lembah Kelang. Ya. Jadi ini baginda menyifatkan perbuatan ini sangat tidak bertanggungjawab dan perlu dikuatkuasakan tindakan tegas dan hukuman berat. Jadi laporan terperincinya di halaman ketiga, 4, 5 dan juga 6. Seri Paduka Baginda bersitah kemudaratan ekoran daripada perbuatan tidak bertanggungjawab itu bukan sahaja kepada kehidupan rakyat seharian namun juga kepada sosioekonomi rakyat kerana banyak perniagaan terpaksa ditutup akibat gangguan bekalan air tidak berjadual. Ya. Jadi baru-baru ini kan 1.2 juta akaun terjejas. Ya. 5 juta ramai tu. Jadi betul lah bagi mereka juga mana yang berniaga tu terjejas kan sebab banyak juga kedai-kedai makan dan sebagainya yang perlu menggunakan air bersih ni tutup. Baik, itu di Harian Metro dan juga di Berita Harian. Ya. Jadi sekarang ada perkongsian di NST? NST kita saya tengah cari maklumat. Baik. NST buku surat 11 ada berita tentang woman fined RM30,000 for animal cruelty. Ini masih lagi kita dengar berita tentang tindakan tidak berperi kemanusiaan kan. Maggot-filled dead dog and another ailing one found chained to wall at an abandoned house. Cerita dari Georgetown, Pulau Pinang. An administrative clerk was fined RM30,000 yesterday after she pleaded guilty to unreasonably causing her 2 pet dogs. Ini bukan anjing orang lain, bukan anjing liar tapi anjing sendiri. Pain and sufferings resulting in the death of one in March last year. The sentence was meted out by a session court judge Mazdi Abdul Hamid against Oh Julian, 40 years old. Mazdi ordered the surviving brown mongrel named Boy to be surrendered to the Veterinary Services Department, VSD. Dan ini antara hukuman yang dikenakan ke atas kekejaman terhadap haiwan ini. Disebutkan juga in the case before us, the dogs had suffered and were in misery just because they could not talk and could not think. They were treated in such a manner hanya kerana tidak berupaya untuk bercakap dan meluahkan rasa ataupun perasaan. Makhluk ini dianggap sebagai boleh menerima saja apa yang dilakukan oleh manusia. Manusia yang tidak berperi kemanusiaan. Begitulah. Tapi semakin lama semakin tahun kita banyak juga tengok melihat laporan yang membabitkan ataupun video-video yang tular dengan bangganya mereka boleh merakamkan aksi menyeksa. Betul. Kan haiwan ini saya kita mungkin perlu melihat kembali lah bagaimana kita ni sepatutnya semakin tahun semakin bertamadun kan. Tapi ada kajian psikologi mengatakan individu sebegini ada kecenderungan tertentu ataupun dari segi mentalnya barangkali ada sedikit situasi ataupun masalah membuatkan mereka rasa melakukan perbuatan ini membuatkan mereka rasa seronok dan gembira. Itu yang disengajakan tayang rakaman video tu. Sebab kalau tahu perbuatan itu tidak beri dan salah, kenapa dirakam video kan? Itu antara perkara yang membimbangkan dan menggusarkan dalam era media sosial ni kan. Okey, itu di NST. Seterusnya saya utusan juga di anda. Ini juga bahana berkongsi perkara-perkara di media sosial ni lah kan. Sebelum ni kisah seorang anak yang bawa memandu kereta, lepas tu keluar pula video kanak-kanak memandu trailer pula. Utusan Malaysia membawakan cerita dari Seremban selepas video seorang kanak-kanak memandu kereta tular dalam media sosial. Berlaku satu lagi kes, tetapi kali ini video memaparkan seorang kanak-kanak memandu lori trailer. Ketua Polis Daerah Assistant Commissioner Muhammad Said Ibrahim yang mengesahkan perkara tersebut memberitahu hasil semakan lanjut mendapati kejadian itu berlaku di kawasan rantau dekat sini. Besar lori ni, saya pun belum tentu yakin. Saya memang takkan bawa lah. Umurnya berapa? Tak disebutkan. Tidak disebutkan di sini. Laporan polis telah diterima berkaitan video tular kerana bapa kanak-kanak tersebut dengan cuai membiarkan anaknya di bawah umur memandu lori trailer. Maknanya kalau belum layak untuk ada lesen tu, tak kira lah 14 ke kan, 15 ke, masih lagi salah di sisi undang-undang. Jadi usaha untuk mengesan bapa dan kanak-kanak tersebut sedang giat dijalankan dan siasatan lanjut masih diteruskan.
dan video berdurasi 18 itu reverse tu Ya. Ghostan tu. Dan ada trailer di belakang tu Di sebelah ni. Ada, Maksud ini mungkin kawasan yang dah diletakkan lah trailer-trailer yang ada. Bukan di atas jalan Bukan raya di atas lah. jalan raya tetapi masih lagi memberikan pendedahan awal sebegini dan bayangkan sebab ada satu kajian untuk keselamatan jalan raya, kanak-kanak di bawah umur ni pun sebenarnya tidak digalakkan untuk duduk di bahagian penumpang sebelah hadapan kerana bahaya impaknya sekiranya berlaku apa-apa kejadian. Dan bayangkan kalau mereka yang memandu tu kan sangat berbeza dengan tanggungjawab, apatah lagi didedahkan dengan sebegitu. Mungkin hanya sekadar tujuan untuk mendedahkan saja tetapi rasanya masih lagi belum sesuai untuk sebegitu. Ada segelintir orang-orang kita ni tak dapat mengenal pasti mana yang patut dirakamkan dan ditularkan kan. Seperti ini mungkin tak faham juga banyak impak sebenarnya bila memaparkan visual sebegini. Satunya memanglah kita tahu bila tersebar ada segelintir yang melakukan kesalahan tapi pada masa yang sama sebab kan kanak-kanak ni kita takut ada segelintir yang mengambil kalau dia boleh buat nanti ada lagi contoh-contoh lain meneladani tindakan yang salah kan. Itulah kita berdepan dengan satu perbuatan. Barangkali niat itu untuk memberi pendedahan awal kepada anak, tapi kita harus faham ada undang-undang yang tidak membenarkan perkara ini berlaku. Jadi apabila ditularkan ataupun dimuat naik di media sosial, ini kesannya kita harap ibu bapa melihat perkara ini dengan lebih serius dan aktiviti-aktiviti dewasa yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur ni sewajarnya tidaklah dirakam apatah lagi ditularkan dan dikongsikan kepada yang lain. Baik, saya kira ini pengajaran untuk kita bertiga jugalah kan sebab kita pun dalam fasa untuk membesarkan anak ni. Ibu bapa. Saya faham perasaan anak. Saya tak tahu Hanif dan Faria. Masa kecil adakah gairah untuk memandu kereta? Kereta tidak, tapi masa belajar motor. Sebab itu antara macam seronoknya naik motor. Memang kita tak dinafikanlah masa umur belasan tahun tu kita dah ada keinginan itu kan. Cumanya cara kita berbeza. Kita mak bapak marah kalau kita betul. Kita curi-curi kita sendiri kan dulu. Sekarang mak bapak macam mungkin lain pemikiran mereka. Betul. Tak semua, segelintir. Segelintir, betul. Ambil iktibarlah daripada apa yang berlaku ini perkongsian ini supaya tidak ditahan ataupun didenda, dikenakan hukuman di bawah undang-undang Akta Keselamatan Jalan Raya. Okey? Itu perkongsian kita Surat Khabar dan hari ini kita nak kongsikan pernah dengar West Folly Hill tak? Tak pernah. Tidak. West Folly Hill satu nama tempat di Kuala Lumpur. Suatu ketika dahulu. Nak tahu cerita lanjut? Kita masuk segmen cerita Bulan Kebangsaan. Datuk Panglima pergi membajak. Okey, para penonton dan juga siapa? Hanif dan juga Rakan-rakan. Keterujaan saya untuk bercerita tentang West Folly Hill ni. West Folly Hill ni adalah tempat terbinanya bangunan Parlimen Malaysia. Yang mula ini bukan, ini gambar nanti. Okey. Sila ikut cue ya. Kita cerita tentang West Folly Hill yang telah pun dibina bangunan parlimen di atasnya dan idea ini ditimbulkan oleh Perdana Menteri pertama yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj untuk mendirikan sebuah bangunan khusus sebagai bangunan Parlimen Malaysia. Dan pada 1959 kawasan berkeluasan 16.2 hektar berhampiran taman bunga, taman botani dekat kat situlah kawasan tu. Kita tahulah kawasan tu kan. Tapi tak ramai orang tahu tu lah West Folly Hill. Telah pun dipilih sebagai tapak yang sesuai untuk pembinaan bangunan tersebut. Ada gambar-gambar yang kita nak kongsikan ni tentang tapak dan juga gambar lama ketika bangunan parlimen sedang dibina. Kawasan tersebut dipilih kerana lokasinya sangat strategik. Lokasinya sangat strategik dan terletak di atas bukit dan berhampiran dengan pusat bandaraya Kuala Lumpur. Kalau saya boleh tunjukkan, yang inilah gambarnya. Nampak? Ini gambarnya. Okey. Ini gambarnya ketika dalam proses. Itu dia. Okey. Jadi bangunan ini sangat-sangatlah unik dan pada 31 Ogos sempena ulang tahun kemerdekaan juga tahun 1962, belum Malaysia lagi tu masa tu. Okey, Yang di-Pertuan Agong ketiga Tuanku Syed Putra Al-Haj Ibni Almarhum Syed Hassan Jamilul Lail berkenan untuk meletakkan batu asas bagi membina bangunan Parlimen Malaysia dan kemudian sejarah mula diteruskan di dalam bangunan ini.
Cuma bangunan parlimen ni dia punya reka bentuk tu kan sangat menarik kan? ya, unik kan? Ya, ada kalau diikutkan daripada gambar tadi yang kita tunjukkan, kan fasad di luar tu yang macam bentuk ada bulatan-bulatan tu. Tu kan? Dibina dari atas ke bawah. Dari atas? Bukan dari bawah ke atas, nampak tak? Nampak tak? ya? Sekarang ni yang siap di belah atas. Oh, yang dah siap kat atas. Kan biasa dia bawa naik-naik kan. betul, dia bawa kan? Ya, jadi Oh, ni dari atas itu yang menariknya. Dan kalau anda generasi terkini ni mungkin tak pernah pegang duit ataupun tak pernah memegang duit lah yang ada bangunan parlimen pada wang shilling. Ya. Sempat kan? Ya. Duit 50 sen. Hanif sempat? Sempat. Betul sempat. Iya. Okey. Oh, bukan 22. Bukan. Saya kan kita nak main bola tu nak tahu siapa start dulu kan. Guna shilling. Tapi tu shilling baru. Ada juga sempat. Ya, okey. Kalau sempat baguslah. Cuma nak beritahu kepada anda, sebelum terbinanya bangunan parlimen yang ada ni di West Folly Hill ni, Matic tahu Matic? Tahu. Di satu blok dalam bangunan Matic itu adalah tempat bersidangnya parlimen yang pertama. Saya difahamkan masa sebelum ni saya pergi di situ, Saloma Bistro tu adalah parlimen yang pertama bersidang. Ini dia. Okey. Kali pertama bersidang pada 11 September ataupun kalau kita tengok gambar. Ini gambar kali pertama. Ini kali pertama bersidang. Okey, dan bangunan ini sebenarnya adalah asalnya rumah seseorang. Ya, rumah seseorang. Ya. Ini rumah. Ini bangunan Matic sekarang kan? Ini betul. Ada dewan di sebelah kiri itu adalah tempat bersidangnya parlimen yang pertama. Okey, dan ceritanya sangat-sangat menarik lah. Rumah asalnya pemiliknya adalah Encik Yu Tong Sen. Beliau adalah seorang pelombong dan pengusaha getah yang kaya dan terkenal di Kuala Lumpur. Jadi rumah tu dah diubah suai dan dijadikan Dewan Persidangan Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat. Jadi kalau pergi ke Matic tu, tanyalah di mana parlimen yang pertama bersidang, mereka barangkali akan tunjukkan. Bukan di bangunan parlimen yang tersergam indah sekarang ini. Oh, menarik. Ya. Rasa macam berada dalam kelas sejarah. Saya pun nak cakap sama-sama lah kita. Terima kasih cikgu sejarah kami. Sama-sama. Dan satu lagi perkara, satu je. Ya. Cikgu muka serius. Saya difahamkan di dalam bangunan parlimen tu ada gelanggang badminton juga. Dalam parlimen? Sekarang masih lagi sekarang. Sekarang saya tak pasti, tapi kalau ikutkan maklumat ada Saya rasa ada. Saya rasa masih ada sebab sebelum ni baru saja kan baru bermula kembali kan sidang Dewan Parlimen. Ada beberapa wakil rakyat yang memberi laporan lah macam buat perkembangan. Sebelum sidang bermula mereka sama-sama main badminton di parlimen. Ada sesi kecergasan juga. Sebab kita tahu kalau kita tengok di YouTube atau laporan berita parlimen tu sidang Dewan Rakyat kan, Dewan Negara saja kan. Ada sisi lain yang barangkali kita belum didedahkan dengan sepenuhnya. Itu cerita kita tentang bangunan parlimen Malaysia. Terima kasih atas perkongsian ini. Terima kasih kerana sudi mendengar. Kadang-kadang sejarah ni kita perlu imbas kembali sebab sekarang ni kalau diingat kita lihat balik kan banyak sejarah yang telah luntur. Banyak sejarah yang mungkin disorokkan dan kita perlulah mencari informasi yang seperti ini kan. Kita sebenarnya bukan nak bagi tahu tentang bangunan lama saja. Setiap yang membina tu, contoh seperti Masjid Jami kan, bangunan stesen kereta api Sultan Besar Mat, setiap itu ada signifikasinya tersendiri dan individu itu kenapa dia dibina sebegini, kenapa diletak di kawasan ini. Kalau saya boleh balik cerita tentang bangunan Sultan Besar Mat umpamanya kan, asalnya tapak tu ia tidak akan menjadi, ikut perancangan tak akan menjadi bangunan seperti yang sekarang. Ada ciri-ciri Islamik tu. Asal nak buat macam British punya betul-betul. Tapi ketua dia kata tak mau, kita tak mau macam ni sebab kita berada di tempat tropika. Kita kena buat ciri-ciri yang sesuai dengan kawasan ni. Begitulah antaranya ceritanya tentang citra bulan kebangsaan kita. Kita nak mengalu-alukan juga kalau boleh daripada penonton sekiranya ada satu elemen berkenaan dengan bulan kebangsaan September ni, kalau ada perkongsian yang ingin kita bawakan atau anda pun ingin berkongsi, mungkin boleh berikan idea kepada kami juga untuk kita kongsikan. Seperti mana menariknya berkenaan dengan informasi bangunan parlimen seperti tadi. Siapa tahu dari sebuah rumah kan bermula. Persidangan yang pertama. Rumah orang kata private home. Rumah peribadi. Okey. Itu ceritanya. Itu untuk hari ini. Kita nak kongsikan juga berkenaan dengan informasi ini kalau kepada siapa yang rasa macam nak menjadi usahawan, nak menjinakkan diri dengan perniagaan. Ini sedikit peluang lah diberikan. Inisiatif Realisasi Impianmu bersama Shell menawarkan peluang kepada anda untuk menjual produk anda di seluruh Shell Select di Malaysia. Jadi dapatkan maklumat lanjut di www.shell.com.my.
Okey, Baik, itu seterusnya. perkongsian yang pertama. Yang kedua, ada juga ini berkaitan dengan cerita daripada wabak pandemik COVID-19. Kita juga perlu berwaspada dengan demam denggi. Tahukah anda sepanjang bulan Januari sehingga Mei 2020 jumlah kes demam denggi 6 kali ganda lebih tinggi dari jumlah kes COVID-19. Justru itu ketika kita berjaga-jaga dengan ancaman bahaya pandemik COVID-19, kita juga perlu menitik beratkan penjagaan diri dari wabak demam denggi bersama melawan denggi. Denggi. Ya. Dan sebelum kita berehat, kita ada satu lagi. Ini kepada akak-akak abang-abang. Ya. Akak-akak abang-abang yang suka membeli belah. Ya. Lazada Shift Discount Officer akan bersiaran langsung pada 8 September ini jam 9 malam di TV3, aplikasi Lazada dan TV3 Malaysia YouTube. Jadi berhibur sambil membeli belah bersama dengan Ain Idros dan artis-artis terkenal tanah air yang lain, serta jangan lupa untuk dapatkan tawaran eksklusif dengan potongan harga sehingga 90% banyak ya. Dan penghantaran percuma. Dan banyak lagi lah sebenarnya akan ditawarkan melalui Lazada Shift Discount Officer. 8 September hari ini ya. Malam ni lah. Kalau harga barang tu RM10 jadi RM1 lah kan? Jadi RM1. Murahnya. Itu kalau dia kena yang 90%. Buat isteri-isteri, Ya. mintalah pada suami. 9 malam di TV3 tahu, jangan lupa Kenapa tahu. awak memberi ideologi sebegitu? Orang kata kalau nak membahagiakan rumah tangga, suami bahagiakanlah si isteri. Nescaya anda juga akan bahagia. Betul. Anak-anak juga akan bahagia. Ya, tiba-tiba ada orang tutup. Tiba-tiba di rumah wifi ni pula. Tak ada pula. Waktu-waktu sebeginilah kita perlukan kan. Okey. Baik. Kita akan berehat. Nanti sebenarnya nanti kan Ellie Ya. tersenyum. Dekat Ellie senyum dia risau-risau. Risau? Baik. Oh. Lepas ni kita nak bersama dengan rakan anda yang ditinggalkan di Muar. Ya, ditinggalkan untuk membawakan lebih lagi gambaran menarik tentang Muar. Ya. Cerita tentang Mi Bandung kabarnya. Ya, sebab ni dalam Malaysia hari ini. Laparnya. Okey, kembali dalam Malaysia hari ini dan sebelum kita bawakan pengisian dan perkongsian di studio, kita nak kembali ke Muar. Langsung MHI dari Muar bersama rakan tugas Izwan telah pun bersedia nak bawakan satu lagi perkara menarik tentang daerah Muar, Johor ini. Kalau dah bersiap sedia di Muar, silakan Izwan. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih rakan setugas Eli Iskandar di Seri Pentas. Dan saya kini berada masih lagi di Muar Johor, iaitu terletak Jalan Abdullah di sini. Dan kebiasaannya sinonim sarapan pagi kita mesti akan ada nasi lemak, ya, nasi lemak, mi goreng, tetapi sedikit berlainan sikit di sini kerana mereka menghidangkan sate di awal pagi. Dan apa yang menariknya adalah sudah ramai lagi sebenarnya berkunjung di sini dan saya di sini sebenarnya dalam 6.30 pagi sudah mula beroperasi dan sudah ramai sebenarnya membungkus untuk mereka bersarapan di sini dan juga di tempat kerja mereka. Dan bersama pengusahanya. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Apa khabar Pak Bakar? Khabar baik. Dan Pak Bakar, katanya di Muar ni istimewanya mesti sarapan kena mi Bandung Muar. Kenapa? Bandung Abu Bakar ni Pak. Kenapa gaganya? Memang terbaik ni dalam Bandung Muar. Ya. Memang terbaik ni lah. Dan saya difahamkan Pak Bakar merupakan generasi yang ketiga. Generasi ketiga. Yang ketiga yang meneruskan legasi perniagaan Mi Bandung Muar ni. Agaknya apa agaknya yang berbeza agaknya Mi Bandung Muar dengan Mi Bandung di negeri lain? Memang Pak Bakar ni memang lebih ikut daripada bapak dulu lah. Atuk daripada atuk bapak kanti dulu saya lah. Lebih rempah ni lah. Perencah Mi Bandung. Ni yang sedap sekali rempah dia. Dan katanya perencah ni memang dibuat sendiri. Buat sendiri kan. Special lah orang kata. Buat sendiri punya Mi Bandung. Pak Bila, selalunya saya tengok ni ada daging, ada udang, cili, sotong, telur juga Telur juga. Kalau saya nak order satu je boleh? Boleh. Boleh. Satulah kita nak bersarapan ni. Boleh kita mulakan? Okey, boleh mungkin satu. Nak tengok mungkin Boleh. Okey, tengok mungkin okey. Di sini juga sebenarnya antara tarikan kan. Saya difahamkan juga kata kabarnya ada juga pelancong-pelancong di luar negara juga datang makan. Datang. Daripada Korea, daripada Jepun, daripada Thailand semua datang makan sini. Pelancong daripada Korea pun ada juga. Pelancong kan semua ada. Ni dari bos ni dari mana baru datang. Tambah ni.
Menteri je pun datang. Ni mi Bandung mau tengok cara masak. Wow. Tengok cara masak mi Bandung. Mi Bandung Abu Bakar ni Pak. Ketuk kuali sikit. Ni gempar dia. Pak, ni memang buat sendirilah. Buat sini gempar dia Ni ada perencah dia. Ni. Sebenarnya Pak Bakar mula dibuka dalam pukul 6.30 pagi sehingga Hingga sampai pukul 7 lah. Kena lebih 7 lah. 7 petang lah. Kadang-kadang kan kalau hari Minggu kan, saya rasa mesti ramai Pak Bakar. Hari ramai lah. Pelancong main datang. Pelancong luar negeri main datang makan mi Bandung. Betul. Macam sebelum ini. Okey. Tengok sikit. Oi. Bakar ni Pak. Telur goyang tu Telur goyang ni. Spesial telur goyang. Ni dia. Okey. Okey ni mantap ni terbaik. Okey. Kau bangurin. Ni ada pasukan dia gempar dia. Agak-agaknya macam mana masa meniaga time PKP ni kan, kita mesti cabaran kan? 100 hari tak buka, 110 hari tak buka. Ya. Lepas raya pun tak buka. Habis lepas boleh keluar tu boleh ramai orang sikit lah. Seru kan? Dan saya pastinya memang dalam Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan ni saya rasa sudah ramai juga dah datang ni Pak Bakar. Ramai. Ikut sila. Pakcik ada juga gempar dia ni. Sila sempat ikut, sila duduk. Perencah mi Bandung. Mi Bandung Muar. Mi Bandung Muar. Sebab ini pun ada juga Mi Bandung Muar special. Mi Bandung Muar. Tapi orang kata kalau Mi Bandung Muar ni kuah dia yang mesti A lah. Kuah orangnya pekat je ni. Satu ni boleh 7 orang makan. Dulu macam sekarang sepinggan dalam RM6. Kalau dulu masa Pak Bakar berniaga semangkuk ni berapa? Baru 5 sen. 5 sen, 7 sen, untuk telur 7 sen. Masa dulu lah. Sekarang dah mahal. Dulu murah je. Dulu buat telur pada rumah makan sini Mi Bandung. Kedai dekat Pengorek dulu dek. Bukan kedai kat sini, kedai kat Pengorek dulu. Bukan kedai kat Pengorek lah. Saya pun tak sabar sebenarnya nak rasa Mi Bandung Muar di pagi hari. Sebenarnya ni pertama kali sebenarnya saya rasa Mi Bandung Muar di Bandar Muar ni sebenarnya. Rasa Mi Bandung Muar. Jalan Abdullah, 69A Jalan Abdullah. Abu Bakar ni. Okey baik, terima kasih banyak Pak Bakar. Saya rasa Tawangan saya kat Tanjung Man, Medan Seri Tanjung Man, Kedai Nombor 9. Anak parti terima kasih banyak Pak Bakar. Saya rasa bulan rumah, paling kuat 5. Okey baik, terima kasih banyak Pak Bakar. Nanti saya nak rasa ni boleh sekejap lagi Baik. Jadi kita teruskan bersama Fariha dan juga Hanif di Sri Pentas. Baik, terima kasih Izwan. Saya sebenarnya menunggu untuk Itulah. momen Izwan Kami mencuba di studio semua tu. macam ni. Okey, bila nak makan. Tiba-tiba dengan Mi Bandung. Okey, kalau Mi Bandung ni elemen terpenting dia kuahnya lah. Kuah, kena ada telur, kacang, Okey. sotong apa tu? Macam yang sotong kangkung tu apa? Sotong yang kering tu kan? Daging dan sebagainya. Tapi ketuk-ketuk kuali lagi kan? Tapi saya tengok tadi, Mi Bandung Pak Bakar tu, kuah dia. Bak kata Izwan tadi, mantap. Dia punya pekat tu. Itu belum cuba tu. Sebab dia punya pekat tu kan. Sebab selalu kita nampak ada yang ceroy dan sebagainya kan. Tapi tu, Tapi memang begitu orang Muar pagi sarapan. Satenya lagi. Kepelbagaian itu. Wow. Okey. Baik, kita akan sekali lagi berlintas langsung ke Muar bersama dengan Izwan. Kali ini mungkin melihat kepada dari sudut pelancongannya pula dan itu mungkin antara tarikan terbaik lah kan, makanan di sana. Okey, sekarang? Tapi kena ingat juga kalau kita makan banyak-banyak, dah kenyang, dah penuh perut, tidur berdengkur, masalah agak. Betul. Dan bila penat makan tu kan, jadi tidur pun kepenatan dan berdengkur. Jadi itulah topik yang ingin kita bawakan seperti yang telah pun kita beritahu di awal siaran tadi berkaitan dengan tidur berdengkur ni. Adakah ia satu masalah ataupun sebenarnya biasa-biasa saja kan? Ada orang kata macam berdengkur kesian dia, penat dia. Yeah. Baik, kita nak bercakap lebih lanjut berkenaan dengan topik ini bersama dengan Profesor Madya Dr. Ahmad Izwanuddin Ismail dari Jabatan Perubatan Respiratory dan Sleep Diagnostic Hospital UITM. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hanif. Ya. Terima kasih atas jemputan. Ya. Baik, kita bercakap dengan dengkur ni. Mungkin permulaannya Prof boleh kongsikan jugalah. Kebiasaannya lah, stigma kita, kalau kita penat, pastinya tidur akan berdengkur. Tapi ada juga situasi bahawa macam tak penat pun berdengkur juga. Apa sebenarnya punca dengkur ni? Okey. Dia basically dengkuran ni, dia sebenarnya adalah getaran
apabila berlakunya sekatan kepada saluran pernafasan kita. Okey. Kebanyakan mitos kita kata kalau orang tu berdengkur maknanya dia dapat tidur yang sedap, tidur yang nyenyak dan sebagainya. Namun sebenarnya apabila berlaku dengkuran ni, saluran pernafasan kita akan jadi sempit. Ya. And the problem is bila saluran pernafasan itu sempit, kandungan oksigen yang masuk dalam darah kita akan berkurangan. Okey. Jadi bayangkan kalau kita buat ujian untuk tengok kandungan oksigen dalam darah kita, kalau orang yang tak merokok dan sebagainya, biasanya kita boleh dapat dalam 96%, 97%. Okey. Kalau saya minta Hanif tahan nafas pun, paling rendah boleh turun dalam 92, 93 macam tu. Tapi bayangkan orang yang tidur dengan dengkuran yang kuat, campur ada orang kita panggil sleep apnea, pernafasan terhenti ketika tidur. Oksigen boleh turun sampai 40%, 30%. Jadi semasa dia tidur ni dia tak dapat cukup oksigen. Okey. Dan apabila kita tidur tidak dapat cukup oksigen, jantung kita akan bekerja lebih. Okey. Kalau kita tengok dalam Al-Quran pun ada ayat dalam surah An-Naba kata kita jadikan tidur untuk rehat bagi kita semua kan. Tapi sebenarnya apabila orang yang berdengkur ni dia mengalami masalah kata saluran pernafasan sempit ketika tidur dan sebagainya, dia tidak mendapat rehat yang sepenuhnya. Jantung terpaksa bekerja lebih. Sebenarnya kalau ikut kita waktu tidur itulah jantung kita nak rehat sekejap. Kalau tak, ialah sepanjang masa jantung bekerja kan, at least dia boleh rehat sekejap. Tapi apabila orang yang mengalami masalah tidur berdengkur, dia tak dapat rehat. Okey, dia sebenarnya macam berlari maraton atau berjoging ketika tidur. Ketika tidur. Okey, menariknya fakta ni sebab ada yang berdengkur, tidur sekejap pun dia berdengkur, sepanjang malam pun dia berdengkur. Ada yang kadang-kadang bila dia penat saja baru berdengkur. Maksudnya bagaimana perbezaan ini berlaku pada seseorang individu itu? Dia kalau kita bagi analogi, dia sama macam batuk. Okey. Tak semestinya semua batuk tu sama dengan penyakit kanser paru-paru ke batuk berdarah dan sebagainya. Okey. Tapi dengkuran ni adalah satu orang kata tanda-tanda awal yang membolehkan kita untuk mendapatkan pemeriksaan kesihatan untuk memastikan sama ada kita mengalami masalah sleep apnea ataupun tidak. Okey. Siapa yang mendapat sleep apnea ni, okey, kebanyakannya mempunyai tubuh badan yang obes, okey. Mereka juga bila dia tidur pun, bila dia bangun tu dia tak dapat rasa rehat, dia masih penat, okey. Mungkin ada micro sleep masa dia bawa kereta dan sebagainya waktu pagi. And then faktor utama adalah kita kena dapatkan cerita daripada teman tidur dia. Okey. Cuma kebanyakannya di Malaysia teman tidur kita dia macam redha. Betul. Suami saya berdengkur tak apalah. Ya, sebab ada stigma tu kata kalau berdengkur tu tak ada apa-apa. Tapi sebenarnya memang dengkuran itu tidak mengganggu orang yang tidur tu. Okey, dia ganggu orang yang sebelah dia. Okey. Itu yang jadi stigma dan sebagainya. Tapi apabila kita tengok balik orang yang tidur yang berdengkur tu, jantung dia akan bermasalah. Itu yang kita kena dapatkan pemeriksaan lebih awal untuk kita detect sama ada mereka ni mengalami masalah sleep apnea ataupun tidak. Baik, di samping kita berbual di sini, mungkin sekiranya anda ada sebarang soalan, boleh hubungi kami di studio 0377261603. Mungkin ada boleh dijawab oleh doktor. Dan sementara itu di sini diperhatikan bahawa juga beberapa peralatan yang membabitkan untuk pesakit yang melalui dengkur ni. Mungkin Prof boleh kongsikan ini mesin apa ni? Okey, sebelum saya pergi kepada cara rawatan, apabila mereka yang mengalami masalah dengkuran ini, ujian pertama yang kita perlu lakukan adalah kita panggil ujian tidur, sleep study, untuk memastikan sama ada mereka mengalami masalah sleep apnea ni ataupun tidak. Ujian tidur ini ialah kita buat di makmal tidur kita. Maknanya memang kita akan minta pesakit itu datang untuk tidur. Buat appointment untuk tidur di hospital kita. Okay? Dan kita akan cek sama ada berlaku ataupun tidak penyempitan saluran pernafasan, kekurangan oksigen ataupun tidak ketika tidur. Okay? Jadi mereka yang mengalami masalah sleep apnea ini ada beberapa cara untuk merawat. Okay? Cara yang utama yang saya bawakan sini menggunakan mesin CPAP. Okay? Mesin CPAP ni dia apabila kita berlaku penyempitan saluran pernafasan kita,
dia berlaku kerana otot-otot saluran pernafasan kita lemah. Okey. Okey. Jadi kita kena buka saluran pernafasan itu balik. So mesin ini dia akan bagi udara untuk buka saluran pernafasan kita. Dia macam kalau kita vacuum cleaner, dia sedut udara. Ya. Ini dia bagi udara, positive pressure untuk buka saluran pernafasan kita semasa tidur. Maknanya rawatan ni, pesakit perlu ada peralatan di rumah ke ataupun Di rumah. Oh, maknanya ini mesin ini memang dipakai di rumah. Oh, maknanya nak tidur pakai? Nak tidur pakai. Kalau dia tidur malam, pakai malam. Kalau dia nak tidur siang, pakai siang. je. Oh, ini akan membantu sewaktu tidur. Okey, doktor, mungkin sebelum diteruskan kita nak meraihkan seorang pemanggil ni dari Ceras, Siti namanya. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik. Saya nak tanya. Ya, silakan. Bagaimana sleeping apnea itu bermula? Maksudnya untuk seorang yang belum kena, macam mana dia boleh kena, dan untuk orang yang dah kena, macam mana dia tak tahu sebenarnya is having that problem. Okey. Okey, baik. Terima kasih, Siti. Terima kasih. Okey. Ya. Terima kasih Puan Siti atas pertanyaan. Sleep apnea ni dia bukan sahaja penyakit di kalangan dewasa tapi juga berlaku di kalangan kanak-kanak. Okey. Di kalangan kanak-kanak kebanyakannya berlaku apabila kita ada kata bengkak tonsil, adenoid ada salah satu kelenjar di belakang tekak kita yang membengkak. Okey, itu biasa berlaku di kanak-kanak. Tanda-tanda utama yang berlaku pada mereka dengkuran, itu yang pertama. Dan kalau kita perhatikan cara mereka berdengkur, dia akan mula perlahan, lepas tu kuat, tiba-tiba dia akan berhenti bernafas. Okey. Kalau pesakit tersebut pun juga dia boleh terasa simptom ini apabila dia macam terjaga dan tersedak. Okey. Dia cara badan kita berfungsi, memang semasa tidur oksigen akan berkurangan bila ada masalah penyempitan ini. Ya. Tetapi bila dia terlampau rendah, dia akan hantar signal kepada otak kita untuk kita bangun dan bernafas balik. Itu yang kadang-kadang kita tersedak, ataupun kalau kita tengok orang yang berdengkur tu, dia berhenti dan tiba-tiba macam kita nampak dia struggle dan sebagainya untuk bernafas kembali. So itu yang berlaku apabila kita hantar signal. Tapi bila benda ni berlaku, kita punya cara tidur kita akan terganggu. Kita mungkin tak perasan, orang yang mengalami masalah ini tak perasan, tapi sebenarnya kalau kita buat ujian tidur, kita akan boleh tengok setiap beberapa saat dia akan terjaga daripada tidur. Itu yang dia tak dapat, orang kata architecture dia tak dapat tidur yang rehat yang sepatutnya, sempurna lah. yang sempurna. Baik, kita ada seorang lagi pemanggil, doktor. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, siapa tadi? Okey, saya Puan Nur Ashikin daripada Malin Melaka. Okey, silakan. Soalannya? Okey, soalan saya, suami saya ni tidur memang berdengkur kuat. Jadi kadang-kadang macam hari biasa dia macam ada jantung dia laju. Okey. Memang ada kaitan dengan jantung ke macam mana? Okey. Kondisi kesihatannya baik, Puan? Dia memang ada epilepsi, tapi dah 2 tahun tak kena. Okey. Itu je lah. Baik. Doktor? Okey, Puan Ashikin, seperti mana yang saya beritahu tadi, jantung kita semasa tidur biasanya nadinya akan dalam 50 ke 60 macam tu. Tetapi apabila saluran pernafasan tersekat dan kita tidak mendapat kandungan oksigen yang secukupnya, jantung akan terpaksa bekerja laju. Jadi nadi akan jadi 100, 120. Itu yang saya katakan tadi. Walaupun kita nampak dia tidur, tapi sebenarnya fungsi jantung dia sama macam dia tengah berlari ataupun pergi buat maraton dan sebagainya. Jadi dia tak rehat. Apa yang berlaku kepada pesakit ini, bila dia terjaga daripada tidur tu, kadang-kadang dia rasa macam dada rasa tak selesa, jantung akan jadi laju dan sebagainya. Itu salah satu tanda berlakunya sleep apnea. Dan kita daripada kajian kita pun kita boleh tengok sleep apnea ni adalah salah satu risiko untuk membawa kepada masalah jantung. Jadi ianya bermula dengan dengkur tu, sleep apnea dan ke masalah jantung. Okey, kita nak teruskan tapi kita ada satu lagi soalan, doktor. Mungkin ini topik yang menarik perhatian penonton kita juga. Ni di Facebook Hemeshai TV3 secara langsung dari Nur Iskandar. Macam mana cara untuk tidur nyenyak dan apa cara tidur yang kena kalau terus berdengkur, apa akibat penyakit tidur daripada berdengkur itu? Posisi tidur, ada kait mengait ke? Okay. Posisi tidur ada kait mengait. Bagi mereka yang mengalami sleep apnea yang ringan,
mungkin dengan cara tukar posisi tidur, mengiring, boleh membantu untuk mengurangkan dengkuran tersebut. Namun kalau mereka masih juga mengalami masalah sleep apnea itu, kita perlu mendapatkan pemeriksaan kesihatan dan kita boleh bagi nasihat yang sebaiknya untuk cara merawat yang sebetulnya. Salah satu rawatan untuk sleep apnea ringan ni, dia letak bola kat belakang badan dia. Jadi dia mengelakkan daripada tidur terlentang macam tu. Biar ada anjakan sikit. Jadi anjakan sikit. Jadi kalau dia tidur terlentang, dia akan rasa akan tak selesa, dia akan terjaga. So, dia akan selalu tidur mengiring kiri atau kanan. Kita nak beri tumpuan kepada peralatan yang dibawa oleh doktor sendiri. Mungkin ada model juga akan tunjukkan bagaimana pemakaian yang sebetulnya. Silakan. Masuk dulu mungkin. Okey. Catwalk sikit. Model kan? Model. Namanya siapa? Hilmi Abdullah. Saya. Okey. Right, dia macam mana ni doktor? Tadi doktor kata siap pesakit kalau ada mengalami ini buat rawatan kena pakai masa nak tidur. Okey. So macam yang saya beritahu, ini mesin ni kita panggil mesin CPAP. Dia akan bagi udara untuk membuka salur pernafasan kita semasa tidur. Dan pesakit akan memakai penutup muka macam ni. Dia ada beberapa jenis. Yang ini kita panggil nasal mask, dia akan tutup hidung sahaja. Yang Encik Hilmi pakai ini kita panggil nasal pillow. Dia terus masuk ke dalam lubang hidung, dan juga ada yang tutup keseluruhan. Tapi nanti tak rasa ni ke macam itu saya nak tidur selesa. Kebanyakannya bagi tahu saya macam tu. Awal-awal mungkin dia rasa tak selesa dan sebagainya. Tapi apabila kita cuba mesin ini kepada mereka, ada yang datang balik kepada saya kata saya tak boleh tidur kalau tak ada mesin. Okey. Jadi berapa lama yang diperlukan untuk mereka menggunakan rawatan ini? Rawatan yang kita baringkan adalah untuk sepanjang masa. The idea kita bagi rawatan ini, kita nak betulkan tidur mereka. Sebab faktor utama berlakunya sleep apnea itu adalah faktor obes, kegemukan dan sebagainya. Jadi problem sekarang bila dia ada masalah sleep apnea and then faktor obes, lemak-lemak di tengkuk dan sebagainya akan menyebabkan penyempitan itu lagi teruk. Dan bila mereka tidak mendapat tidur rehat yang secukupnya, dia akan makan lebih lagi untuk bertenaga. Tapi masih lemah juga. Faham? Jadi kita kena betulkan tidur mereka dahulu supaya mereka boleh lebih aktif, boleh exercise dan seterusnya mengurangkan berat badan mereka. Okey. Itu yang dipakai, maknanya yang bahagian tu nanti doktor muncung. Di muncung ni dia akan ada satu connection, ada tube yang bersambung kepada mesin. Menggunakan mesin ni jugalah. Okey doktor, mungkin secara ringkas sebab sekarang kita melihat kadang-kadang ia ni jadikan jenaka kan kawan-kawan bila apabila tak lagi tidur dengan kawan-kawan yang berdengkur jadikan jenaka, tidak dianggap satu perkara yang serius. Apa yang perlu dilakukan sekiranya kita tidur bersama dengan kawan atau mungkin pasangan yang kuat berdengkur ni? Sewaktu kejadian tu apa yang boleh kita lakukan untuk membantu? Semasa kejadian, bila kita melihat dia tak bernafas lama tu, mungkin kita kena kejutkan mereka. Itu cara yang utama yang kita boleh buat. Namun kepada akak-akak, isteri-isteri di luar sana, jika ada suami-suami mereka yang mengalami masalah dengkuran ini yang lama, mohon untuk dapatkan bantuan kesihatan. Kita boleh lakukan pemeriksaan untuk kita lihat sama ada mereka mengalami masalah ini ataupun tidak. Kebanyakan saya tengok teman-teman tidur di luar sana, dia macam dah biasa dan cari cara, kadang-kadang tidur awal dan sebagainya, instead of dia dapatkan bantuan untuk rawatan. Kita kena ubahlah persepsi. Kan? Sekurang-kurangnya hari ini kita tahu bahawa dengkuran ini kalau misalnya berlaku dengan pasangan ataupun ahli keluarga sebagainya, boleh membabitkan nyawa juga kalau terhenti kan. Paling lama saya baca ada yang sampai 10 saat berhenti lebih. Ada paling lama berapa doktor? Paling lama kita pernah tengok dalam lebih seminit lebih pun ada. So bayangkan oksigen yang paling rendah saya pernah tengok 20%. Jadi kita bayangkan benda ini berlaku berulang-ulang kali semasa mereka tidur. Jadi memang mereka tidak mendapat tidur yang cukup. Kita nampak mereka tidur 8 jam, 9 jam tapi sebenarnya dia tak tidur. Dan dia masih bekerja kan waktu berehat. Baik. Ya, Prof. Madya, Dr. Ahmad Izwanuddin Ismail, terima kasih banyak kita ucapkan dari Jabatan Perubatan Respiratory dan Sleep Diagnostic Hospital UiTM dan juga Hilmi Abdullah kerana menunjukkan kita mungkin satu cara dan alternatif yang ramai tak sedar sebenarnya bahawa dengkur ni adalah tanda awal kepada penyakit dan juga bukan
Suatu yang boleh dibanggakan lah kan. Jangan menjadi penafi tegar lah sebenarnya. Ya. Dapatkan rawatan selanjutnya. Banyak sebenarnya rawatan-rawatan yang telah ditawarkan untuk penyakit dengkur ini. Ya. Dan tidak seketika, tapi Eli Iskandar ada satu perkongsian. Silakan. Terima kasih rakan setugas, terima kasih juga tetamu kita di MHR. Jadi kita ambil pedoman tentang perkongsian ini. Dan sebelum kita berehat, sekali lagi nak diwar-warkan kepada anda semua, Lazada Chief Discount Officer akan bersiaran langsung pada malam ini 8 September jam 9 malam di TV3, aplikasi Lazada dan YouTube TV3 Malaysia. Jadi kami ajak anda semua untuk berhibur sambil membeli belah bersama-sama dengan Ain Idrus dan artis-artis terkenal tanah air serta dapatkan tawaran eksklusif dengan potongan harga sehingga 90% dan pengantaran percuma dan macam-macam lagi. Okey, Lazada Chief Discount Officer 8 September malam ini jam 9 malam di TV3, di aplikasi Lazada dan di YouTube TV3 Malaysia. Kita berehat seketika, kembali lagi selepas Sinar Malaysia hari ini. Okey, kembali dalam Malaysia hari ini. Terima kasih kerana terus bersama dengan kami dan anda, terutama yang tinggal di kawasan luar bandar, banyak inisiatif dilakukan untuk memperkasakan anda dari segi sosioekonomi dan juga menambah nilai masyarakat kalian semua. Jadi hari ini ada satu lagi perkara yang dikongsikan bercerita tentang Anugerah Ilham Desa ataupun AID. Untuk itu saya bersama dengan tetamu kehormat hari ini Yang Berhormat Datuk Henry Som Agong, Timbalan Menteri 2 Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Selamat pagi Datuk. Baik. Apa khabar? Baik. Terima kasih sudi bersama dengan kami. Ya. Datuk, sebelum kita bercerita tentang Anugerah Ilham Desa ini, satu yang sangat-sangat menarik ini, barangkali sebagai permulaan Datuk boleh kongsikan tentang Infra ataupun Institut Kemajuan Desa ini. Silakan. Baik, ya, Institut Pembangunan Desa ini dikenali sebagai Infra, merupakan salah satu agensi di bawah KPLB yang berperanan sebagai pusat latihan dan penyelidikan untuk memperkasakan institusi dan masyarakat luar bandar. Di antara objektif penubuhannya adalah untuk mengarah ala tuju perubahan bagi usaha membangunkan kawasan dan memajukan pemikiran masyarakat desa. Ya. Fokus kumpulan sasar Infra adalah institusi desa seperti JKK, AJK Masjid Belia dan Wanita, Luar Bandar serta usahawan desa. Ya, jadi aktiviti untuk menggalakkan untuk merancangkan aktiviti sosioekonomi ini diwujudkan Anugerah Ilham Desa ini, ya. Datuk nak kongsi lebih lanjut? Ya, Anugerah Ilham Desa telah dimulakan pada tahun 2000. Dikenali sebagai pertandingan Idea Bernas sebelum ditukar kepada Anugerah Ilham Desa pada tahun 2009. Anugerah ini diadakan setiap 2 tahun sekali. Sejak program ini dimulakan pada tahun 2000, setakat ini sebanyak 243 kampung telah menyertai di peringkat John, dan dari jumlah tersebut sebanyak 56 buah kampung telah dipilih menyertai peringkat kebangsaan. Peserta pertandingan ini akan mengetengahkan projek-projek yang diilhamkan oleh penduduk kampung menggunakan kreativiti dan inovasi mereka. Ya, pasti banyak tarikan yang akan dipertontonkan menerusi Anugerah Ilham Desa ini dari segi kreativiti dan juga inovasi mereka ni. Dan tema untuk AID kali ini, Datuk? Ya, tema bagi AID kali ini ialah Community Kreatif Desa Inovatif. Ya, Community Kreatif Desa Inovatif. Dan kelainan untuk acara kali ini 2020 ini? Ya, bagi tahun 2020 Anugerah Ilham Desa akan diberi nafas baru, di mana pertandingan ini melibatkan pemenang AID bermula tahun 2000 sehingga 2015.
projek yang dinilai haruslah menyumbang ke arah peningkatan sosioekonomi penduduk. Selain itu, penilaian inspektorat terhadap kampung-kampung tersebut akan melihat kepada kesinambungan kemampanan projek. Ya. Okey. Dan penyertaannya, sambutannya menggalakkan dan katanya ada 10 kampung setakat ini bertanding dan 6 kampung telah pun mengesahkan untuk bertanding ya dengan produk-produk masing-masing. Mengapa format pertandingan AID tahun ini sedemikian rupa, Datuk? Ya. Setakat ini dari 10 kampung yang bertanding, 6 kampung telah mengesahkan untuk bertanding dan 4 kampung menarik diri. Ya. Kampung-kampung tersebut adalah yang turut bertanding ialah Kampung Long Bidian, Marudi Sarawak, Kampung Batu Putih, Kinabatangan Sabah, Kampung Sinisian Kundasang juga Sabah, Kampung Kilim Langkawi Kedah dan Kampung Lubok Temiang Labuan. Yang ini merupakan 6 buah kampung yang turut bertanding. Okey, dan formatnya format untuk AID kali ini? Format dia kita ingin memastikan projek yang telah dianugerahkan kekal relevan, berdaya maju dan berupaya untuk diteruskan. Selain itu, ia bertujuan untuk memastikan projek AID memberikan impak kesinambungan berterusan dari segi sosioekonomi kepada warga desa. Seterusnya, memastikan projek kampung ini sebagai mentor kepada kampung lain. Ya, selepas berjaya menjadi inspirasi juga kepada kampung lainnya untuk dijadikan panduan. Dan bila penilaian akan dimulakan terhadap kampung-kampung ini, mesti konsep inspektorat ini, dan apakah ciri-ciri yang dinilai? Ya, penilaian terhadap projek kampung telah pun sebenarnya bermula pada 1 September 2020 yang lalu. Inspektorat ini akan berlanjutan sehinggalah pada 15 September. Projek ataupun kampung akan dinilai dari 3 sudut. Pertamanya sudut teknikal, kebudayaan, idea dan inovasi, serta yang ketiga kemampanan projek. Hakim terdiri daripada pelbagai agensi seperti MARA, MARDI, Jabatan Pertanian, Jabatan Perikanan, Kementerian Pelancongan, MOTEK, Yayasan Inovasi Malaysia, YIM, dan Majlis Reka Bentuk Malaysia, MRM. Kemuncak program ini dan juga hadiah yang ditawarkan, pasti ini juga yang dinantikan? Ya, kami kemuncak penyampaian AID 2020 adalah pada 4 Oktober 2020 inilah. Juara akan menerima ringgit Malaysia 30,000, naib Johan RM 20,000, dan ketiga RM 10,000, serta sagu hati RM 4,000. 30,000 untuk juara, 20,000 untuk naib juara dan 10,000. Besar hadiahnya tu. Ya, lumayan. Dan kita harap menjadi penggalak kepada mereka yang menyertai untuk memastikan mereka berikan yang terbaik untuk AID ataupun AID 2020 ni. Dan akhir sekali, harapan pihak infra dan juga mewakili Kementerian Pembangunan Luar Bandar sendiri terhadap pelaksanaan program ni, Datuk? Ya, kami mengharapkan agar peserta dapat memantapkan kreativiti dan inovasi mereka. Kampung-kampung yang bertanding akan didedahkan dengan idea dan perancangan untuk memajukan kampung ke arah
persediaan era revolusi keempat. Justru diharapkan projek-projek tersebut dapat dibaiki dan dinaik tarafkan semula sesuai dengan keperluan semasa. Ya, mudah-mudahan selamat maju jaya kita ucapkan kepada yang menyertai 8 2020 ini, dan terima kasih Datuk sudi bersama kami. Ya, Yang Berhormat Datuk Henry Sum Agong, Timbalan Menteri 2 Kementerian Pembangunan Luar Bandar bersama dengan kita untuk bercerita tentang Anugerah Ilham Desa 2020. Kita terus bersama dengan rakan tugas Hanif Miswan, kabarnya nak menjengah kembali ke daerah Muar. Silakan Hanif. Betul, terima kasih Ali, terima kasih Datuk. Sebelum kita kembali ke Muar bersama dengan rakan tugas Izzuan Zainal di sana, saya sempat juga menjengah ke Facebook Live kami, dan ramai sekali orang Muar, terutamanya orang Johor, yang memberi cadangan dan juga sangat teruja lah dengan tempat-tempat antara yang menarik juga pelancongan di sana. Jadi Izzuan kabarnya ingin melihat juga antara lokasi-lokasi yang menarik di Muar. Kalau dah bersedia di sana, silakan Izzuan Zainal. Terima kasih Hanif di Sri Pentas. Baik, saya kini berada di Mural Cultural Walk, masih lagi di Muar. Kan kita boleh lihat di sini Muar Cultural Walk ni difahamkan telah pun siap dibina pada 2018 dan ia dibina sepanjang 3 km. Dalam 3 km mereka mempraktikkan di sekitaran ini, dan saya kini berada di Muar bersebelahan di Uptown Maharani. Dan apa yang menariknya, mural di sini, para pengunjung yang datang sini akan dapat mengimbas kod dan dapat melihat secara 3D lukisan-lukisan mural yang dilukis di sini. Dan apa yang menariknya, segala lukisan mural di sini dilukis sendiri oleh anak-anak tempatan, anak Jatimur sini. Dan saya nak lihat di belakang ini, ini merupakan fasa kedua bagi projek mereka untuk mengangkat jalan-jalan ini supaya lebih lagi hidup dan lebih lagi pengunjung untuk datang. Dan semalam kita ada berkongsi juga mengenai tiram Muar ini yang merupakan ikon kepada negeri Muar ini sendiri. Dan bersama saya sendiri Encik Puah Tek Bun yang boleh juga berkongsi mengenai mural di sini. Boleh. Apa khabar, selamat pagi? Selamat pagi. Mungkin boleh kongsikan dengan kita macam mana agaknya idea ataupun konsep untuk kita bagi mural di sini? Sebenarnya projek mural ini dia dibagikan kepada dua fasa. Fasa pertama adalah pada tahun 2016 di mana kerajaan tempatan dia bekerjasama dengan orang tempatan untuk mencari jalan untuk menarik lebih ramai pelancong ke bandar. Jadi antara satu idea adalah untuk menjemput para pelukis daripada peringkat antarabangsa untuk melukis di Muar. Jadi dekat Muar ini mempunyai banyak mural yang saiz mega besar. Yang ada satunya adalah Adikku Sayang yang mendapat anugerah Malaysia Book of Record. Dan selepas Adikku Sayang, kita lanjutkan kepada dataran Tanjung Emas di mana kita ada satu mural yang besar yang bernama Bangsa Johor. Bangsa Johor. Saya difahamkan juga pada fasa pertama pihak penganjur akan menjemput pelukis-pelukis antarabangsa sendiri untuk melukis. Betul. Betul. Dan untuk fasa pertama kita berasa bangga kerana bisnes tempatan telah membuat tajaan, iaitu satu kerjasama pintar antara pihak tempatan, pihak berkuasa tempatan dengan pihak swasta. Dan apabila dilanjutkan kepada fasa kedua, dia telah diambil alih oleh local council ataupun kerajaan tempatan. Dan fasa kedua dia sungguh bermakna kerana mereka menjemput anak-anak tempatan, iaitu pelukis tempatan untuk melukis ikon-ikon yang melambangkan Bandar Muar. Contohnya ada yang belakang di belakang kita ni adalah ikon di Pagoh, udang galah, betul? Ya, udang galah kepala besar yang sangat popular di kawasan Pagoh. Dan selain daripada itu kita ada fakta-fakta sejarah. Contohnya masa zaman dulu ada kereta api iaitu Muar Railway, Muar State Railway. Itu pun menjadi satu mural tarikan juga. Jadi ini dapat menarik family, terutamanya generasi muda untuk menghayati sejarah. Betul. Saya rasa dalam Perintah Kawalan Bergerak Pemulihan ni pelancongan di mesti kita diangkat lagi ya.
supaya lebih lagi tarikkan untuk ke Bandar Muar ni, sebab saya rasa lorong di sini pun lebih hidup dan lebih cantik. Ya, menjadi tarikan baharu di Muar. Dan pastinya di sebelah sini juga bukan saja mural, ada juga kedai-kedai yang beroperasi di sini, cendol. Pagi-pagi lagi mereka sudah beroperasi, iaitu cendol Kampung Hulu di belakang saya. Jadi Mr. Chua, mungkin boleh kita jemput lagi mereka di luar sana untuk datang ke Muar ni. Memang kita mengalu-alukan supaya semasa RMCO orang ramai daripada negeri-negeri yang lain kita jumlah ke Muar, sebab Muar memang mempunyai banyak daya tarikan untuk pelancongan, dan memang tempat penginapan pun sangat selesa. Kita ada banyak-banyak pilihan dan makanannya ataupun minuman ditawarkan pada harga yang sangat munasabah. Betul. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih Mr. Chua, terima kasih bersama saya. Jadi saya rasa banyak lagi tempat-tempat menarik yang belum saya lihat lagi sebenarnya, dan saya rasa ini sahaja daripada Muar bersama juru kamera Andali Ismail dan juga juru teknik Syafiq Zakaria. Kembali ke Fariha di Sri Pentas. Baik, terima kasih Izwan. Kita doakan juga perjalanan kalian nanti pulang ke sini dengan selamat, insyaAllah. Baik, kita nak teruskan pengisian MHI di studio hari ini bersama dengan Yayasan Pelajaran MARA. Ini mungkin kita boleh bincangkan berkenaan dengan program tanggungjawab sosial korporat yang boleh kita sama-sama ambil dan apakah yang ditawarkan oleh YPM sendiri. Kita nak terus bersama dengan tetamu kita hari ini, iaitu Encik Amran bin Arifin, antara individu yang menjalankan tugas Ketua Pegawai Eksekutif YPM. Terima kasih bersama dengan kami. Sama. Dan juga Encik Zainal Rashid bin Zakaria, merupakan Ketua Seksyen Pembangunan Dana. Baik, kacak saya agak hari ini. Baik, kita nak teruskan berkenaan dengan perbincangan kita berkenaan dengan Yayasan Pelajaran MARA ini. Mungkin ada yang dah tahu bagaimana, apakah misi dan juga visi apabila tertubuhnya wujudnya YPM ini. Tapi mungkin secara ringkasnya untuk mereka yang masih lagi kurang mahir ataupun tahu berkenaan dengan fungsi atau peranan YPM dalam memberikan pendidikan, kemudahan pendidikan kepada Bumi Putra. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada pihak TV3 kerana menjemput kami daripada Yayasan Pelajaran MARA untuk berkongsi berkenaan dengan peranan dan tanggungjawab kami dalam mendidik anak-anak bangsa. Sebelum kita lanjutkan lagi sesi perbincangan, mungkin saya share sedikit latar belakang penubuhan YPM. Jadi macam Yayasan Pelajaran MARA, kita ditubuhkan pada tahun 1968 di bawah Akta 25 Amanah Rakyat MARA. So yang selepas mengalami beberapa proses penstrukturan, kami diamanahkan untuk menjalankan peranan CSR pendidikan. Jadi di bawah CSR pendidikan kita ada beberapa package atau produk, iaitu macam program tuition, kita ada skim anak angkat, kita ada juga program pembinaan sasiah yang kita panggil. Itu melibatkan program motivasi dan sebagainya lah. Jadi fokus kami adalah untuk kita memberi sedekah ilmu kepada pelajar-pelajar di peringkat tertiary, di peringkat primary dan juga sehingga peringkat rendah. So dengan itu kami dalam konteks menjayakan program siasat pendidikan di MARA, kita berkolaborasi dengan sektor korporat, sektor agensi-agensi yang lain dalam menjayakan program mencemerlangkan pelajar-pelajar tadi. Baik. Cik Zainal, mungkin boleh kongsikan juga sejak bila telah dibuka ataupun dilaksanakan program tanggungjawab sosial korporat ini? Untuk pelaksanaan ataupun untuk kita menjemput syarikat luar, organisasi dan juga JLC, termasuk juga orang ramai, kita bergerak secara agresif bermula tahun 2017. Dan alhamdulillah setakat ini kita telah mendapat satu maklum balas yang cukup positif daripada kalangan syarikat-syarikat, pemimpin-pemimpin syarikat organisasi yang besar JLC ini, yang mana mereka jelas menunjukkan bagaimana mereka juga punyai satu sikap kepedulian dan keprihatinan yang cukup tinggi dalam konteks membantu mencelikkan kepentingan pendidikan ini. Untuk makluman Fariha, kita dengan syarikat korporat ni kita menjadi terlalu dekat selepas saja kita melibatkan diri dalam usaha untuk membantu asnaf khususnya dan juga
pelajar warga B40. Dan banyak syarikat setiap tahun mereka ada yang sambung dan ada yang baru muncul untuk bersama-sama dengan Yayasan Pelajar MARA dalam konteks usaha meningkatkan pencapaian akademik pelajar-pelajar ini. Mungkin ada juga sesetengah organisasi, kalau tadi kata bukan sahaja organisasi ataupun korporat kan, individu juga kalau ada yang ingin bersama-sama YPM. Mungkin juga ingin tahu, okey, apakah sebenarnya keistimewaan yang akan mereka perolehi kalau sekiranya mereka menjadi antara penaja ataupun penyumbang dalam program ini? Untuk individu, kita ada skim keluarga angkat. Dan dalam simpanan kami ni, keluarga angkat ni adalah pelbagai bentuk keluarga angkat lah. Maksudnya dari segi pelakuan mereka. Ada yang keluarga angkat ni dia nak anak angkat dia ni sentiasa berjaya dalam pendidikan dan dia tidak mahu anak angkat ni tahu bahawa dia ni menampung sepanjang masa dia belajar daripada peringkat rendah, menengah dan in fact sampai ke peringkat universiti. Ada juga keluarga angkat yang menunjukkan sikap mereka, kasih sayang mereka ini dengan menambah selain daripada bayaran bulanan untuk anak angkat ini yang dikelolakan oleh Yayasan Pelajar MARA ini, mereka ada buat bajet tambahan. Contohnya menjelang Ramadan ataupun sambutan Aidilfitri, Aidiladha. Dan kami di Yayasan Pelajar MARA cukup komited dalam bab menyelaras keluarga angkat ini. Cik Ahmad, saya nak tanya juga, sekiranya mereka ni mungkin rasa ini antara, ini informasi baru, bagaimana mereka boleh menjadi sebahagian daripada keluarga YPM ini? Okay, saya menambah sikit apa yang saudara Cik Zana sebut tadi. Sebenarnya kita ada satu package istimewa di YPM, iaitu package tuition YPM. Yang ini yang kenapa saya kata istimewa adalah because kita berkolaborasi dengan rakan kita di MARA sendiri, iaitu bahagian menengah MARA, MRSM. So apa yang berlaku adalah kita membawa masyarakat ataupun pelajar di sekitar MRSM tadi pergi ke MRSM. Dan dia akan mendapat manfaat because tenaga pengajar yang mengajar di situ adalah terdiri daripada guru-guru pakar MRSM. So jadi dengan situ, selain daripada itu juga kita juga cuba mendedahkan pelajar tadi kepada environment sebenar sekitar MRSM itu sendiri. Dia sampai menggunakan pakai fasiliti yang ada di MRSM lah. So daripada situ kita cuba mengajak masyarakat supaya kita kata dengan menyumbang kepada sedikit sumbangan tadi, kita ada satu orang kata keistimewaan kat situ ialah mendapat tolongan cukai. So maknanya ada rakan-rakan kita di luar sana, rakan korporat untuk menyumbang. So kita amat mengalu-alukan. Because di samping juga program yang sedia ada yang kita dah buat, kita juga nak boleh bekerjasama lagi dengan pengisian-pengisian yang lain. Because di MARA kita ada pelbagai kepakaran dan juga teknologi lah. So yang itu yang kita kata kita akan berkolaborasi dengan korporat bersama-sama untuk menyumbang kepada pendidikan kecemerlangan pelajar-pelajar tadilah. Sama-sama lah untuk memperkasakan taraf pendidikan Bumi Putra kan. Baik, sedikit saya bagi masa 20 saat Cik untuk akhirnya. Mungkin sedikitlah. So, bagi pihak Yayasan Pelajar MARA, kita menggalakkan lagi semua syarikat korporat di luar sana untuk bersama dengan Yayasan Pelajar MARA dalam membantu peningkatan dari segi pencapaian akademik mereka. Setiap syarikat korporat, yang paling utama, anda akan mendapat pelepasan cukai. Yang kedua, semua pengurusan tertinggi dan pertengahan, termasuk staf bawahan anda akan dapat peluang untuk bersama kami bertemu dengan pelajar-pelajar asnaf dan juga warga B40 ini di seluruh negara, Perlis sampai Sabah dan Sarawak, untuk bersama dalam membantu konteks pendidikan ini. Dan yang ketiga, kita yang paling utama juga, hassle free untuk semua syarikat korporat. Kami akan laksanakan semuanya untuk anda, termasuk laporan dan sebagainya, untuk anda membuktikan bahawa inilah salah satu daripada bantuan, sikap kepedulian dan keprihatinan anda dalam membantu masyarakat B40 dan asnaf khususnya dalam usaha meningkatkan pencapaian pendidikan mereka, insya-Allah. Baik, insya-Allah kita doakan semuanya berjalan lancar. Baik. Terima kasih kepada Encik Amran bin Arifin dan juga Encik Zana Rashid bin Zakaria. Ini dia asal tanggungjawab sosial korporat yang harus kita perkasakan terutamanya untuk menaikkan taraf pendidikan anak bangsa kita. Baik, selepas ini kita akan berehat seketika. Sekembalinya nanti kita akan memperkenalkan gabungan dua orang artis, Tam Mustafa dan juga Zazo Maulana. Semua selepas ini di MHI.
berjalin kata dan cerita bersama. Kini jiwaku rasa tak kuasa berawal tanpa rasa di dada. Apakah aku suka dan mencinta? Kian ku tepis, kian nyata adanya. Gemuruh hadir di dada saat tatap gelisahmu di mata. Tanyamu terucap membahana, dadaku bergoncang, tak terdusta rasa bibirku pun berkata sama. Di sinilah kisah kasih bermula. Sinar bahagia telah nyata di mata. Dalamnya rasa menemani jiwa, terajut indah antara kita berdua. Semoga selalu ada dan bercahaya saat tatap gelisahmu di mata. Tanyamu terucap membahana, dadaku bergoncang, tak terdusta rasa bibirku pun berkata sama saat tatap gelisahmu di mata. Tanyamu terucap membahana, dadaku bergoncang, tak terdusta rasa bibirku pun berkata sama. Desa bibirku pun berkata sama. Yeay! Wow. Best ni lagu ni. Kita ke depan sikit. Assalamualaikum. Tamu Selamat pagi. Mustafa dan juga Zazo Maulana. Ya. Saya. Cik Rustam sihat, Cik Rustam. Gabungan dua artis senior, seorang artis senior, seorang junior. Saya pasti nanti kita nak kenalan juga dengan Zazo Maulana kan. Artis baru tapi rupanya 5 tahun dah berada dalam industri seni. Macam mana tu? Sebenarnya Zazo sebelum ni pun pernah lah masuk Malaysia dah 2 kali dah sebenarnya. First kali kita buat tour artis daripada Indonesia, Syed. And then second time is bakat jalanan, under bakat jalanan. Jadi Zazo memang dah join industri ni sebenarnya dah lama, dah try pergi kira macam praktikal lah, praktikal dengan orang-orang dalam industri. Jadi itu yang kenal juga dengan Bantam. Dah kenal lama lah sebenarnya. Dah lama. Kenapa tersenyum-senyum ni? Bantam kita. Abang Tam ni bukan jalan-jalan komposer. Lagu ni juga lagu Tam yang hasilkan ya. Betul. Ini line up yang bukan calang-calang ni. Di Pintu Syurga pun ya. Bertata di Hati pun dia. Jadi kali ni featuring sekali. Betul. Bukan di sebalik tabir. Kenapa buat keputusan untuk bernyanyi bersama? Sebab dia ni selalu datang studio. Jadi entah macam mana kita workout, kita jam-jam apa semua kan. Jadi adalah satu kisah, satu benda ni inspirasi daripada satu
satu pencintaan daripada satu orang yang kita kenali. Okey. Jadi kisah dia tu kita try buat. Jadi dah lama, dekat 2 tahun je kita buat benda ni. So bila dah jadi tu kita cakap why not kita try pertaruhkan karya ni pula. So bahagia dah pasangan tu? Dia sangat bahagia. So ni kisah dia lah yang kita sampaikan tu. Jadi kisah ni direstui lah untuk dilakukan. Betul. Tapi suara tu kita rindu lah. Kita baru je cakap kat belakang tadi macam tak berubah lah. Dan tak ada suara lain. Tam Spider. Semalam pun saya baru dengar lagu dia. Kacap terlabik tu kan. Kacap. Itu rock sikit. Ini macam jiwa Tam memang ke arah sini sejak Duk Menjak ni macam lagu semua yang bukan nak kata cengeng lah tapi lagu kena ikut siapa punya ikut siapa yang pasangan buat. Dia penyanyi dia. Saya buat kena ikut dia punya apa? Okey. Dia punya spek lah kan. Baik. Kalau dia rock saya buat rock lah. Zazo, siapa yang melamar siapa ni dalam kolaborasi ni? Macam mana ni? Zazo melamar Tam? Ya, saya melamar. Dia sebenarnya sebelum-sebelum ni pun ada projek-projek lain tapi dengan Abang Tam ni dia rasa macam magic lah sebenarnya. Lagipun memang semua rasanya semua kan memang merindui. Betul. Ya. Senang kerja lah. Senang kerja. Sebab kan dah kenal lama kan. Betul. Jadi ini dah ada video klipnya? Dah ada. Ini kat mana ni? Cantik juga dia. Tempat dia. Tak cantik. Contoh daripada hasil daripada kita punya apa yang kita plan tu, jadi pihak Map Music dia pun berminat untuk distributekan kita punya single ni lah. Baik. Untuk Zazo ni actually dia lebih pada saya featuring je. Tapi Zazo jiwa rock ke Betul. Awak pun rocker je kan? Boleh ni kan gitar kan? Ya, kita Boring boleh tahan ni. Serius ah? Ini kira sudut sisi jiwang mereka lah ni sebenarnya. Tapi Zazo ni muka macam siapa? Tu siapa? Macam siapa? Siapa tu? Siapa? Dia pakai baju kurung. Dah tahu dah. Pakai gitar, main gitar. Tolong. Ana Ada tak orang kata macam tu? Ramai lah kau? Ramai. Tak ada saudara. Tapi tak ada kena mengena. Tak apa baru ada. Tak ada. Tak, dia orang jumpa selalu memang tak ada. Dah terbiasa dengan lenggok muka. Apa harapan kalian lah untuk single terbaru ni? Sebab baru kan keluar 28 Ogos Ya. 28. Baru sangat ni, panas lagi ni. Betul. Harapan Jadi kalian macam harapannya? mana? Disandarkan untuk single. Ni kena Zazo punya. Zazo harap penerimaan orang Malaysia lagipun yang rindu kepada suara Abang Tam itu pun pos pujuk tu. Pos pujuk. And bila agree tu Zazo rasa macam ada minta peluk kuning apa? Ayam panggang. Jadi Zazo harap kalau boleh rakyat Malaysia terima benda ni and kita sama-sama lah nikmatilah. nikmati keindahan lagu ni. Bibit cinta pertama katanya. All the best Zazo. Welcome back. Kita sangat rindukan composition dan juga suara Tam. Apa nama penuhnya tadi? Yang serasi sebenarnya bila dengar suara tu. Alhamdulillah. Zazo all the best juga. Thank you. Betul-betul peluk kuning tahu kan? Lepas ni gitar pula lah dengan kita. Boleh. Okey, sampai penghujungnya dan esok kita akan cerita tentang SOP dan juga keselamatan di air. Di air. Jaga diri ya. Jangan naikkan lagi statistik 62. Kalau boleh hari ini ada berita baik. Kawalan kendiri itu penting. Betul. Jumpa lagi di MSI. Assalamualaikum.